Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid yang dirahmati Allah, sambung kita pelajaran muamalat muka surat 8. Muka surat 8, sirah, ijab dan qabul. Jadi sirah yakni ijab dan qabul. Jadi syarat ijab dan qabul bagi jual beli, tengok yang pertama, lafaz ijab dan qabul tidak diselangi dengan perkataan lain yang tiada kaitan. Maknanya ijab dan qabul tu saya jual, saya beli. Tengok. Keterangan jika diselangi dengan yang ada hubungan dengan akad jual beli tidak mengapa, seperti diselangi oleh syarat boleh pilih khiyar. Khiyar ni maknanya boleh pilih. Antara jadi beli atau tidak. Dan syarat ada saksi, mesti ada saksi. Tapi kalau dia berbual kosong, tak ada kaitan tentang jual beli, maka sirah ataupun ijab kabul itu tidak sah. Yang kedua, ijab dan kabul tidak boleh diselangi oleh diam yang panjang. Saya jual, diam lama diamnya. Sampai ada 1 jam. Diam 1 jam. Lama tu. Yang menunjukkan tidak jadi beli. Diam tu tak jadi beli. Yang ketiga, tidak berubah sebutan yang pertama dengan sebutan yang kedua jika disebut 2 kali. Contohnya, kata penjual, aku jual kepada kamu benda ini dengan harga RM500 Malaysia dan dengan harga RM1000. Jadi lafaz akad seperti ini tidak sah. Kerana yang pertama dengan yang kedua tidak sama. Dia nak jual 500 dengan harga 1000. Baik. Dua, jika 2 kalimah itu diucap secara sempurna seperti aku jual kepada kamu dengan harga 500 ringgit Malaysia 500. Aku jual kepada kamu dengan harga 1000 diterima oleh pembeli jadi harganya 1000. Baik. Yang keempat, dapat didengar lafaz itu oleh orang yang berhampirannya pada kebiasaannya walaupun pembeli tidak mendengarnya. Bila disebut tu pada kebiasaannya, dengar, boleh dengar gitu. Tak kalah dekat tak dengar kan? Tak kalah dekat pun cakap tak dengar. Baik, kita tengok muka surat yang ke-10, yang kelima tengok dia. Lafaz. Kita tengok sini. Ni tadi. Baik, kita tengok muka surat yang ke-10. 10. Okey, muka surat yang ke-10, tengok yang kelima atas. Lafaz ijab dan kabul hendaklah membawa maksud yang sama tentang jenis dan sifat barang, jumlah kadar timbangan, ukuran, harga dan sebagainya sama ada secara tunai atau hutang. Jadi kena dalam lafaz ijab dan kabul tu kena membawa maksud tadi tentang jenis, sifat, jumlah, kadar, timbangan, ukuran, harga dan sebagainya. Baik. Tengok contoh-contoh bentuk sirah yang tidak sah. Yang pertama, alif, tengok contoh beza akad pada sifat. Jika penjual berkata, aku jual kepada kamu buku ini dengan RM1000 yang pecah. Lalu diterima oleh pembeli, aku terima dengan RM1000 yang elok. Maknanya tidak pecah. Baik. Tu, jadi dia tidak sama lafaznya. Kata penjual, dijual buku ini dengan RM1000 yang pecah, tapi diterima oleh pembeli, aku terima dengan RM1000 yang elok, tidak pecah. Baik. Contoh beza cara bayaran. Tunai tangguh. Aku jual kepada kamu buku ini dengan RM10 bertangguh selama sebulan. Lalu diterima oleh pembeli, aku terima dengan tunai. Atau aku terima dengan bertangguh 2 bulan. Jadi dia bersalahan dengan akadnya
akadnya penjual. Dia bersalahan, dia tak sama. Baik, kemudian contoh beza pada harga. Jumlah bilangan diterima oleh pembeli. Aku jual kepada kamu baju ini dengan RM100, lalu diterima oleh pembeli. Aku terima dengan RM50. Jual RM100, terima pula RM50. Ini bersalahan. Baik. Jadi apakah hukum jual beli? Iaitu hukum jual beli ini hukumnya itu harus. Yang pertama iaitu jual beli yang mengikut syarak. Contoh jual beli barang yang suci dan bermanfaat. Baik. Yang kedua hukumnya adalah haram. Iaitu jual beli yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditentukan oleh hukum syarak. Contoh jual beli apa? Senjata. Jual beli apa? Jual beli benda-benda yang menyalahi syarak. Baik. Jual beli arak dan sebagainya. Haram tu. Baik. Jual beli yang diharamkan terbagi pada dua. Tengok ni. Jual beli yang haram dan tidak sah. Pertama, jual beli anjing, arak, babi berhala dan seumpama dengannya. Ini jual beli yang haram dan tidak sah. Kemudian, jual beli yang haram tetapi sah. Contoh, membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain yang masih dalam khiyar, yang masih dalam pilihan sama ada nak atau tidak tak nak. Ni khiyar. Yang kedua, membeli barang untuk ditahan atau disembunyikan atau disimpan agar dapat dijual semula dengan harga yang lebih mahal. Sedangkan masyarakat umum memerlukan barang tersebut. Ni suruk barang ni. Jual barang beras disimpan banyak-banyak, disuruk-suruk. Padahal pada waktu itu masyarakat memerlukan. Jadi jual beli ni haram tetapi sah. Baik. Dan yang ketiga, membeli barang secara borong dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasaran. Sedangkan dia tidak memerlukan barang tersebut supaya orang lain tidak dapat membelinya. Ini pun boleh saja berlaku dalam keadaan sekarang ini. Dengan tujuan apa? Dia tak nak bagi orang beli. Dia dibeli dengan harga borong yang lebih mahal. Ini banyak contoh lah, banyak contoh. Orang membeli kadang-kadang pada harga yang tak masuk akal. Jual motor RXZ sampai harga RM10,000, jual baju sampai RM10,000. Jadi ini termasuk juga dalam jual beli yang haram tetapi sah. Tapi ini yang di sini ialah membeli barang secara borong supaya orang lain tak dapat membelinya, sedangkan dia tak perlukan barang itu. Cukup tekan ini, insya-Allah kita akan sambung nanti pada pelajaran yang akan datang, pelajaran yang kedua iaitu al-ariyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.